A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 70. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat yang ayat apa yang belum diberi pengajaran? 68 dan 69. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin. Maksudnya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah daripada mereka setelah engkau menegurnya. Sampai bila? Iaitu sehingga mereka bercakap tentang tajuk yang selain daripada mempermainkan ayat Allah. Dan sekiranya syaitan melupakan kamu dan kamu terus berada di dalam majlis itu, maka fala taq'ud, jangan kamu duduk setelah kamu ingat bersama orang-orang yang zalim. Okey, pengajaran dia. Haram duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sambung, setelah berdakwah kepada mereka. Yang kedua, maka kaedah umum haram duduk dalam majlis maksiat. Haram duduk dalam majlis maksiat, melainkan wajib mencegahnya, atau sekiranya tidak mampu, hendaklah bangun dan beredar. Yang ketiga, tidak boleh
meninggalkan semua orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan kemungkaran dalam semua keadaan. Kerana kemungkaran yang dilakukan oleh mereka perlu dicegah dan kesalahan yang dilakukan perlu diperbetulkan, dan kesalahan yang dilakukan oleh mereka perlu diperbetulkan. Kerana agama Islam adalah agama yang membawa kebaikan kepada semua manusia. Yang keempat, sesiapa yang duduk dalam majlis yang ada kekufuran atau maksiat dan tidak mencegahnya, maka dia adalah sama seperti orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Yang kelima, sesiapa yang kufur atau melakukan kemungkaran, dia adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Okey, ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Ya, maksud dia tidak menjadi, ini maksud bukan pengajaran ni, tidak menjadi dosa kepada orang yang bertakwa apabila mereka telah mencegah kemungkaran dan setelah mereka bangun daripada majlis yang ada mempermainkan ayat Allah, dan mereka bangun itu adalah zikra, sebagai peringatan. Moga-moga orang yang buat maksiat itu yattaqun, bertakwa kepada Allah. Okey, pengajarannya. Pertama, setelah dicegah kemungkaran tetapi masih berlaku, maka itu bukan dosa orang-orang yang bertakwa. Itu bukan dosa orang-orang yang bertakwa.
Tetapi dosa mereka yang melakukan kemungkaran. Yang kedua, salah satu cara mencegah kemungkaran ialah dengan kita meninggalkan majlis kemungkaran. Semoga ia memberi kesedaran kepada mereka yang melakukan kemungkaran. Yang ketiga, tujuan utama berdakwah adalah supaya akhirnya manusia bertakwa kepada Allah. Okey, habis ah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat hari ini sambungan daripada ayat yang lepas. Jadi kalau ayat yang lepas lebih khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah perintah kepada Nabi bila Nabi berada dalam majlis orang yang mempermainkan ayat Allah, Allah perintah kepada Nabi beredar. Itu lebih khusus kepada Nabi. Dan lebih khusus kepada orang yang mempermainkan ayat Allah. Okey, ayat hari ini adalah umum kepada sesiapa sahaja yang mengaku beriman. Apa patut mereka buat bila ada orang mempermainkan agama, sama ada daripada orang kafir ataupun orang Islam sendiri? Ada tak orang Islam permainkan agamanya? Ada ke? Dia Islam tapi dia permainkan agamanya sendiri. Ada kan? Ramai? Oh, ramai. Boleh bagi contoh? Bila mana mempermainkan hukum, bila mempermainkan agama. Oh, politician lah. Kita tak ada kaitan. Ya. Kenapa? Biasa kalau kita buat contoh yang tak baik, contoh orang je, kita macam okey je kan? Ada tak contoh kita sendiri permainkan agama? Ada. Sebab itulah ulama mengatakan bila kita tadabbur, kita kena rasa ayat tu tuju pada bukan tuju pada orang lain. Sebab orang lain dengar tak ayat ni? Tak. Orang lain faham tak ayat ni? Tak. Jadi ayat ni untuk orang yang dengar dan faham. Kita lah. Kemudian yang kedua, kita bukannya maksum. Betul? Ada masalah teknikal. Okey. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wazar. Asal dia perkataan zar. Zar amar. Kalau kita belajar bahasa Arab,
Dia fi'il ni biasa ada 3 kan? Kan, betul? Pertama fi'il, yang kedua, yang ketiga amar. Tapi ada yang fi'il dia tak cukup 3. Ada fi'il yang kadang-kadang ada fi'il madhi saja. Macam laisa. Laisa fi'il madhi tapi dia tak ada mudhari', tak ada amar. Ada fi'il yang ada 2 sahaja, mudhari' dan amar. Seperti ni. Zar, mudhari' dia beda. Yazaru. Yazaru. Madhi tak ada. Madhi tak ada. Jangan tanya saya kenapa tak ada. Sebab saya bukan bangsa Arab. Tanya orang Arab. Okey, yazaru makna meninggal. Kalau zar, tinggalkan. Sebab dia fi'il amar, perintah. Zar, tinggalkan. Dia fi'il amar ni biasa akhir dia baris apa? Akhir fi'il amar bawah. Kalau kita nak suruh orang masuk, apa dia? Oh, semua tak belajar je. Udkhul. Ayat pertama turun apa dia? Ayat pertama turun. Iqra tu fi'il apa? Amar kan? Amar ni perintah. Perintah seseorang kepada seseorang. Makanlah, masuklah, pergilah, kan? Jadi Iqra tu perintah daripada siapa? Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Iqra akhirnya baris apa? Atas. Iqra. Tu. Ada baris tak? Iqra. Mana ada baris atas? Huruf akhir dia. Bila saya tanya baris akhir, huruf akhir lah. Huruf akhir apa dia? Huruf akhir apa dia? Ra ke qaf? Huruf akhir. Qaf ke ra? Hamzah. Hamzah kan ni? Ini huruf akhir kan? Huruf apa ni? Hamzah. Barisnya apa? Ada baris mati lah. Iqra. Iqra kan? Jadi fi'il amar asasnya akhir dia baris mati. Iqra. Ijlis. Udkhul. Qul. Baris mati kan? Qul tu fi'il amar. Katakanlah. Qul huwallahu ahad. Baris mati kan? Itu tanda fi'il amar tu. Jadi yang ni pun fi'il amar, tapi kenapa dia baris bawah? Sebab tu zar. Kenapa baris bawah? Sebab dia sini mati, sini pun alif mati. Kalau dua huruf mati berjumpa, tak boleh nak baca. Cuba baca. Dalam keadaan ra tu mati, baca. Kalau boleh baca, saya bagi 1 juta rupiah. Memang tak boleh baca. Jadi supaya boleh baca, dia baris bawahkan. Zaril lazi. Asalnya baris mati. Okey? Jadi kita tahu zar fi amarah asalnya baris mati. Zar mana tinggalkan. Dan tinggalkan. Tinggalkan siapa ni? Allazina, orang-orang yang ittakhazu, mereka menjadikan dinahum, agama mereka, la'iban. La'iban apa dia? La'iban, permainan. Walahwan dan hiburan ataupun senda gurau. Okey. Apa beza la'iban dengan lahwan? La'iban main-main, lahwan
Ejek-ejek. Ialah apa beza? Main-main dengan ejek-ejek. Apa beza? Oh, la'iban menghina lahwan? Ha? Yang mana buat jok? La'iban. Lahwan? Merendahkan. Oh. Siapa tahu? Ustaz, pokoknya tak ambil serius lah tu. Ha? Pokoknya tak ambil. Tak, sekarang saya tanya apa beza antara la'iban dengan lahwan? Apa beza burger dengan roti canai? Ha? Boleh sebut perbezaan? Rasa, bentuk. Tu jawapan dia. Jadi apabila saya tanya apa beza la'iban dengan lahwan, kena bagilah kalau la'iban macam ni ciri-cirinya, kalau lahwan macam ni ciri-cirinya. Allah banyak sebut dalam Al-Quran la'iban wa lahwan. Antaranya surah Al-An'am yang kita belajar sebelum ni. Kita dah belajar kan? Ayat 40 apa? 41 ke? Cuba tengok. Wamal hayatud dunya Wamal hayatud dunya. Ada ke? Saya tengok 41 ke 4 berapa? Ada 41? Bukan. Lepas tu tengok 42. Terus. Empat puluh empat. Okey, cuba baca. Wa mal hayatud dunya. Ha? Ayat 44 ke dunia. Ada Ustaz Usama? Ha? Ayat berapa tu? Al-An'am. Ini surah apa ni? Ha? Boleh. Ayat berapa? 32. Okey, sorry. Cuba baca bersama. Illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhiratu khairun lillazina yattaqun. Afala ta'qilun. Okey, cuba terjemah. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa la'ibun. Samalah, cuma yang ni bagi atas. La'iban, yang ni la'ibun, makna dia sama. Tidaklah kehidupan dunia melainkan la'ibun, main-main, permainan, walahun dan sendagurau, dan waladarul akhirah, dan pastilah kehidupan akhirat khairun, lebih, tapi lebih baik untuk siapa? Bukan untuk semua. Lillazina yattaqun. Jadi untuk orang bertakwa, kehidupan yang terbaik ialah akhirat. Makna siapa yang anggap dunia lebih baik, dia bukan orang yang bertakwa. Afala taqilun, kamu tak ada akal ke? Kenapa kamu suka main-main dan meninggalkan benda yang kekal abadi? Akal kamu tak waras ke? Okey, jadi soalan, balik pada soalan, apa beza la'ibun? La'ibun ni permainan yang sia-sia. Apa saja permainan yang sia-sia, tak ada faedah, maka dinamakan la'ibun. Lahwun, apa sahaja yang menghalang daripada tanggungjawab utama kita sebagai hamba Allah. Apa saja yang menghalang kita daripada tanggungjawab utama sebagai hamba Allah, walaupun ada faedah asalnya, itu dipanggil lahwun.
Okey. Contoh dua boleh. Nak bagi contoh ni. Okey. Kita tengok TV. Rancangan apa biasa tengok? Katalah drama Korea kan, drama Korea. Ada faedah tak? Ada faedah? Yang tak tengok mana tahu ada faedah tak ada. Kita tanya yang tengok. Siapa ada pengalaman? Ada. Okey, tak apalah, biasa tengok TV rancangan apa? Ha? Oh, apa saya tak tahu ah. Benda yang halal boleh jadi haram lah macam tu. Kalau benda yang tak, yang sia-sia memang haram. Yang tiada pengajaran lah Ustaz. Senang-senang tengok wayang lah, tengok wayang kan. Tengok wayang. Ada pengalaman kan? Ada. Alhamdulillah. Senang nak tanya sikit kan. Tengok wayang, apa saja cerita ada faedah ke? Apa saja cerita tak ada faedah? Tak, saya tanya. Apa saja cerita ada faedah tak? Tengok wayang. Tinggallah filem-filem yang mengarut tu. Katalah filem tu ada pengajaran kan? Saya tak tahulah apa filem yang ada pengajaran. Ada contoh? Contoh. KL menjerit kan? Tak, saya tak tengok. Apa dia? Kalau bangun wayang tak ada faedah. Yang kat TV kadang-kadang ada Tak, kita kata tak ada faedah, tapi ada orang yang suka tengok. Dia akan ada alasan dia, ada hujah dia, dia kata ada faedah. Kan? untuk keluarga punya Sejarah Islam Ustaz. Sejarah Islam. Contoh? Saya nak tanya, sejarah Islam yang paling tepat dan mesti betul dan tak salah dan mesti ada pengajaran di mana? Dalam Quran. Dah habis dah sejarah Islam dalam Quran. Jangan dahulukan yang orang buat dengan apa yang Allah cerita. Itu salah satu alasan lah. Okey, contoh yang memancing, ada faedah tak? Dapat ikan. Dapat ikan, itulah faedah. Ialah 3 jam dapat 3 ekor ikan. Berbalik tak? Kalau pergi pasar setengah jam dapat 10 ekor, tapi kena bayar lah. Katalah, relax lah. Katalah ada faedah. Kalau ada faedah, dia bukan laibun. Kalau tak ada faedah, 3 jam kan, 1 ekor pun tak ada. Itu adalah laibun. Sebab apa saja perbuatan kerja yang tak ada faedah, laibun. Okey? Kalau dia memancing, sampai masuk waktu zuhur, dia terus memancing. Itu lahwun. Sebab memancing itu sampai melalaikan dia daripada kerja utama, iaitu salat. Boleh? Yang mana yang kata pada asalnya ada faedah, tapi itu yang laibun. Okey, saya bagi contoh satu lagi. Kita baca Quran, tapi bila masuk waktu solat, kita baca lagi. Katalah pukul 1 suku masuk zuhur kan, kita baca lagi sampai pukul 3. Baca Quran asalnya ada faedah tak? Ada faedah tak? Tapi bila baca sampai waktu zuhur, dia tak berhenti sampai 2 jam, baca Quran tu menjadi lahwun. Walaupun ada faedah, tapi bila melalaikan kita daripada kerja utama, dia lahwun. Asalnya ada faedah. Tapi kalau kita maidam lah. Masuk zuhur, kita berhenti, kita solat, laibun ke lahwun? Kenapa tanya saya? Maidam ada faedah tak? Tak ada faedah. Sebab tu saya tanya, laibun ke lahwun? Laibun. Boleh tak kita kata lahwun? Sebab dia berhenti solat. Besok pula dia main lagi. Tapi bila masuk waktu zuhur, dia sambung lagi. Maka ketika itu, dam itu laibun dan juga lahwun. Lagi serius lah Ustaz. Ustaz cakap dia mengaji sampai masuk waktu pukul 3 baru dia berhenti dan dia solat.
Bukankah masih dalam waktu solat? Bukankah masih dalam waktu solat? Solat dengan baca Quran mana lebih penting? Ha? Quran tu sebenarnya nak ajar kita supaya kenal Tuhan. Nak ajar kita supaya laksana perintah Allah dalam Quran. Allah kata apa? Wa aqimis solat. Dirikan solat. Quran suruh kita dirikan solat. Kenapa kamu baca tapi bila masuk waktu solat kamu tak solat? Mana bacaan kamu sia-sia. Kamu tak laksana apa yang diajar oleh Al-Quran yang kamu baca. Itu termasuk dalam melewat-lewatkan solat? Yalah, melewat dan boleh jadi lahun. Sebab tu Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Okey. Cuba terjemah, ini surah Al-Munafikun. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Allah bercakap dengan orang beriman, la tulhikum. Tulhikum daripada lahwun. Laha yalhu. Jangan amwal. Amwal apa dah? Harta-harta kamu, wa aulad, dan anak-anak kamu, melalaikan kamu daripada apa? Zikrillah. Zikrillah termasuklah solat, termasuklah mentaati semua perintah Allah. Okey, saya nak tanya, anak ada faedah tak? Ada faedah tak? Bila ada faedah, dia bukan laibun, kan? Tapi dia boleh jadi lahwun bila? Boleh dia melalai. Sebab tu Allah kata jangan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada kerja utama kamu. Apa dah? Zikrullah. Harta ada faedah kan? Tapi bila dia melalaikan kamu an zikrillah, dia lahwun. Boleh faham? Sebab tu Allah tak kata ya ayyuhallazina amanu la tal'ab. Jangan main-main. Sebab harta ada faedah, anak ada faedah. Cuma dia boleh melalaikan. Oh, masa untuk solat panjang. Masa untuk memancing lagi panjang. Satu. Yang kedua, kamu dicipta untuk memancing ke untuk solat? Tak. Jawab soalan. Sebenarnya kita dicipta untuk beribadat ataupun untuk memancing. Jadi pastikan buat yang utama. Kan? Kita hantar pelajar pergi ke overseas kan belajar. Tapi bila sampai satu tempat tu, satu universiti, dia seronok. Universiti tu tepi pantai. Akhirnya dia pergi duduk tepi pantai memancing. Kelas tak masuk. Lepas tu bila kita tegur, dia kata, memancing salah ke? Tak salah. Kita jawab apa? Apa tujuan kamu pergi ke sana? Fokus pada tujuan utama. Memancing tu bukan tujuan. Kalau kamu nak memancing, di mana-mana pun boleh. Tak payahlah pergi overseas. Kan? Tujuan kamu untuk beribadat utama ke yang utama? Okey. Jadi sekarang beza dah. Dapat beza tak? Laibun dengan lahwun. Permainan tu pada asalnya tak ada beza. Lahwan tu sesuatu yang boleh berikan. Sebab tu Allah kata orang kafir ni, bila bekerja, Allah turun azab antaranya waktu duha, wahum yal'abun. Wahum yal'abun. Allah turunkan azab kepada orang kafir ketika waktu duha, iaitu ketika mereka sedang yal'abun. Sebenarnya waktu duha tu orang kafir duduk kat mana? Kerja. Tapi Allah tak kata mereka ya'malun. Allah kata mereka bermain. Yal'abu daripada la'ibun.
Kenapa Allah kata orang kafir yang sedang bekerja mencari rezeki, Allah kata mereka bermain? Kenapa? Tak ada faedah. Semua rezeki yang mereka cari itu akan menjahannamkan mereka, sebab mereka cari bukan kerana Allah. Okey. Surah Al-Qamar 24 boleh pakai juga Apa dia ayatnya? 8. Betul. Betul. Okey. Tinggalkan, wahai Muhammad, dan juga perintah untuk kita, siapa? Orang yang menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau. Dia boleh jadi kepada orang kafir, boleh jadi kepada orang Islam. Kalau orang kafir menjadikan agama yang Nabi bawa itu sebagai main-main. Dia kata, apalah agama ni? Benda yang tak masuk akal. Bagi mereka tak masuk akal. Sebab apa? Bila manusia dah mati, dah hancur, logik akal kata apa? Tak boleh dihidupkan seperti asal. Jadi benda yang tak masuk akal. Maka mereka mengatakan agama Nabi Muhammad adalah agama yang dusta. Dan mereka juga mengatakan cara Nabi solat tu macam muka yang mulia. Punggung dengan muka mana lebih mulia? Muka kan? Tapi bila orang kafir tengok cara Nabi solat, muka yang mulia dia letak kat mana? Tempat pijak kaki. Punggung tempat keluar najis dia letak kat mana? Macam tu kan? Jadi dia kata ini kerja gila ni. Benda yang mulia letak tempat kaki, benda yang kotor dia angkatkan. Betul? Sebab dia fikir pakai logik akal. Padahal ikut logik akal juga itulah tanda apa? Tanda ketundukan yang sangat hebat seorang manusia kepada Tuhannya. Dan perbuatan tu hanya kita boleh buat pada Tuhan saja. Haram kita buat pada manusia, sebab manusia tak layak ditunduk macam tu. Kan? Okey, kalau orang Islam apa dia? Bentuk orang Islam mempermainkan agama. Macam contoh tadi kan? Macam contoh tadi. Macam mana? Yang mancing. Orang Islam. Dia mengaku Islam tapi tak solat, dia permainkan agama. Dia mengaku Islam tapi solat lambat, yang utamakan ialah nafsu, dia permainkan agama. Mana apa saja yang dibuat agama secara main-main ataupun benda yang tak penting dalam hidup, itu termasuk mempermainkan agama. Dan termasuklah orang yang menokok tambah dalam agama, itu permainkan agama. Allah kata agama macam ni dah lengkap kan, tapi dia tambah-tambah, itu permainkan agama. Seolah yang Allah buat tu belum lengkap. Yang duk masuk masjid dan bergendang, itu permainkan agama. Siapa suruh kamu bergendang dalam masjid? Nabi tak pernah buat. Itu permainkan agama. Agama bukan bergendang dalam masjid. Dalam masjid lah tempat orang. Nama lagi masjid, apa makna masjid? Tempat sujud, tempat solat. Solat gambarannya apa dia? Gambar orang yang solat ialah tenang, khusyuk. Ini kalau dah bergendang, kecoh tak? Dia mempermainkan masjid. Kan? Yang ni, yang duk buat apa ni? Ni 10 Syakban semalam. Dia baca Yasin 3 kali, baca zikir macam-macam, solat pun macam-macam lepas maghrib. Kena tanya orang yang buat lah, saya tak buat. Kenapa dia buat? Bila tidak ada asas, ada kemungkinan termasuk permainkan agama. Agama yang Nabi ajar macam ni. Nabi boleh tak nak baca Yasin malam nisfu Syakban ketika Nabi hidup? Boleh tak? Boleh. Kalau benda tu yang baik, orang pertama akan buat siapa? Nabi. Logik tak? Nabi diutuskan untuk menjadi contoh pada kita. Makna apa contoh? Apa yang terbaik semua Nabi dah buat. Maka tugas kita apa dah? Ikut yang terbaik itu, bukan mereka yang lain. Jadi takut-takut termasuk orang ni adalah permainkan agama, menokok tambah. Okey. Apa punca antara sebab mereka permainkan agama? Wa gharrat. Dan ini antara sebab al-hayatud dunya
mereka saya terjemah maksud dia, tertipu dengan kehidupan dunia. Ini nilai punca orang permainkan agama ialah sebab tertipu dengan kehidupan dunia. Bila dia tertipu dengan kehidupan dunia, dijadikan dunia sebagai matlamat hidup. Bila jadi dunia sebagai matlamat hidup, agama nombor berapa? Nombor 2, nombor 3. Itu unsur permainkan agama. Tengok Allah guna perkataan al-hayatud dunia. Apa makna ad-dunia? Dunia dari segi bahasa. Sebenarnya Allah sengaja namakan, ini ayat Quran ni, Allah namakan kehidupan ni sekarang ni adalah kehidupan dunia. Kenapa Allah guna perkataan dunia? Apa maksudnya? Ya? Tak, dunia bukan makna sementara. Dunia daripada ad-dana'ah, hina. Dunia satu makna dia ialah ad-dana'ah, iaitu satu benda yang hina. Yang kedua, dunia daripada perkataan ad-dunuwu, makna dekat. Dekat. Makna kalau nak apa, terus dapat. Itu dunia. Sebab itu akhirat pula dipanggil apa? Akhir. Mana kalau buat sekarang, tak dapat sekarang, dapat akhir. Mana yang lebih baik? Buat sekarang dapat sekarang atau buat sekarang dapat lambat? Apa dia? Oh, lagi bagus. Kalau macam tu kenapa kita nak ambil SPM kan? Bila kita mula? Proses nak ambil SPM bila bermula? Tingkatan 5 ke daripada tadika lagi? Tadika lagi kan? Betul kan? Kalau proses tak melalui tadika, mungkin dia tak layak ambil. Menunjukkan apa? SPM tu sangat ada nilai. Sebab tu kena mula lama baru dapat. Itulah benda yang bernilai. Kalau buat sekarang, dapat sekarang, benda tu kurang bernilai. Seperti apa? Seperti Maggi mudah dimasakkan, cepat dimasak, tapi tak berzat. Okey, jadi Allah nak begitu, orang ni akan tak waras. Kenapa? Sebab mereka tertipu dengan kehidupan yang hina, kehidupan yang sementara. Ini orang yang tak berakal. Cuba tengok surah Al-Hijr ayat 15. Surah Al-Hijr ayat 15. Cuba baca. Betul tak? Oh, bukan. Tersilap. Ayat 2 ke 3. Sorry. Surah yang sama, Al-Hijr. Wa yulhihimul amal. Ayat 3, okey. Surah Al-Hijr ayat 3. Cuba baca daripada awal. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u amal fasau. Okey, cuba terjemah. Sama. Biarkan mereka. Allah perintah pada Nabi,
Biarkan mereka, siapa ni? Orang-orang kafir. Ya'kuluna, mereka makan. Biarkan mereka makan. Wa yatamatta'una, dan lepas makan mereka bersenam. Biarkan. Wa yulhihimul amal, dan amal apa dia? Amal ni angan-angan, cita-cita. Cita-cita melalaikan mereka. Cita-cita ataupun angan-angan untuk hidup senang kat dunia. Akhirnya dia tinggalkan agama. Biarkan mereka makan, biarkan mereka seronok, dan angan-angan mereka melalaikan mereka, lagi menjauhkan mereka daripada agama. Betul kan? Semakin dia kaya, semakin dia nak kaya. Akhirnya dia abaikan agama. Fasawfa ya'lamun. Maka kelak mereka akan tahu. Apa yang mereka akan tahu? Akibat perbuatan mereka, iaitu yang dunia mereka kerja itu adalah hanyalah la'ibun wa lahwun. Yang akhirat besok kosong. Jadi Allah bagi tahu sebab kenapa ramai manusia mengambil agama sebagai la'ibun wa lahwun, sebab tertipu dengan kehidupan dunia. Kemudian Allah kata wazakir. Tugas kita pada wazakir. Tugas kita pada mereka ni yang menjadikan agama sebagai la'ibun wa lahwun. Apa peranan kita? Berdakwah. Wazakir. Berilah peringatan. Bihi, dengannya. Beri peringatan. Dengan apa? Nya tu balik pada apa? Mana kita tahu? Sebenarnya mereka ni, bila mereka jadikan agama sebagai la'ibu wa lahu, makna mereka tak kenal Allah. Mereka tak tahu matlamat hidup, kan? Jadi untuk menjadikan mereka kenal Allah, apa sumbernya? Apa silibusnya? Quran lah. Dan Allah juga sebut dalam surah Qaf, ayat yang terakhir 45, wa zakkirhum bil Quran. Wa zakkirhum bil Quran. Ini Allah sebut jelas. Betul, ada ke? Surah Qaf ayat 45 kan? Cuba terjemah. Wa zakkirhum, berilah peringatan pada mereka dengan Quran. Jadi ayat ni mentafsirkan dhamir ni. Okey. Jadi bila kita nak bagi peringatan, sumber utama kita apa dah? Quran lah, bukan kata-kata orang. Bila kita nak sampaikan Quran pada orang, kewajipan kita ialah kita sendiri sebelum tu kena faham, kena amalkan. Okey, bagilah peringatan, iaitu dengan Al-Quran, antu bersalah. Apa makna tu bersalah? Dari tu bersalah ni diharamkan ataupun dibinasakan. Diterjemah apa? Dibinasakan. Dari dibinasakan. Nafsun, setiap jiwa, bima kasabat, disebabkan apa yang ia lakukan. Mana apa ni? Berilah peringatan kepada orang yang permainkan agama ni, dan sumber peringatan kita ialah Quran. Supaya apa? Supaya mereka tidak binasa. Dan Allah kata kalau manusia binasa di akhirat besok, puncanya apa? Bima kasabat, ialah dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Jadi semua kebinasaan manusia berpunca daripada bima kasabat, dosa, bukan sebab Allah takdirkan. Okey. Ayat ni sebab ada tulis peringatkan dengan assume untuk orang kafir. Kalau orang Muslim memang dia tahulah sikit-sikit Quran, dia tahu apa yang halal haram. Tapi yang jadi dah lain dengan kita punya konteks.
Tak, dia macam ni. Siapa saja yang tak beramal dengan Al-Quran, sama ada dia kafir ataupun dia orang Islam, sebenarnya dia masih jahil daripada Al-Quran. Kata Al-Fudayl bin Iyad, al-alimu la yazalu jahilan hatta ya'mala bima alima. Orang yang berilmu sentiasa dalam kejahilan sehinggalah dia beramal dengan apa yang dia tahu. Faham? Mana kita berilmu, kita belajar, tapi kita tak beramal, sebenarnya kita masih jahil. Bila kita betul-betul dikatakan berilmu? Bila kita amalkan. Tanda orang berilmu, dia beramal. Sebab itulah ada tak orang pada zahirnya Islam di zaman Nabi, tapi sebenarnya lebih jahat daripada orang kafir, yang rupa dia kafir. Ada tak zaman Nabi? Dia rupa dia Islam, tapi sebenarnya dia lebih jahat daripada orang yang betul-betul kafir. Ada? Siapa? Orang munafik. Solat belakang Nabi, kan? Berperang bersama Nabi. Okey, bila seseorang itu permainkan agama dan tak bertaubat, dia akan binasa. Dan bila binasa, apa azabnya di akhirat? Apa kesannya di akhirat? Laisa laha. Tidak ada baginya ni balik pada nafsu ni, jiwa yang permainkan agama. Bila di akhirat tidak ada baginya min dunillah, dari selain Allah. Waliyun, pelindung ataupun penolong. Wala syafi', dan tidak juga pemberi. Apa makna ni? Siapa yang permainkan agama kemudian dia tak bertobat, dia akan diazab. Bila di akhirat besok, Allah kata apa? Tidak ada seorang pun akan jadi pelindungnya selain daripada Allah. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang akan memberi syafaat. Apa beza wali dengan syafi'un? Lindung tu hanya milik Allah adalah dia yang boleh melindungi. Syafaat tu daripada manusia pun ada syafaat. Mana syafaat ni pun sebenarnya dengan izin siapa? Syarat. Allah nak bagi syafaat bukan semua orang. Allah akan bagi syafaat kepada Rasulullah. Satu. Yang kedua, Rasulullah pula, adakah bebas nak bagi syafaat yang diizinkan oleh Allah kepada siapa saja? Tak. Pastilah kepada orang yang beriman kepada Allah. Jadi bila tak ada wali dan tak ada syafi'. Yang ketiga, wa'in, dan sekiranya. Ta'dil. Apa makna ta'dil? Dia ni balik pada nafsun. Dia menebus. Kulla adlin. Dia adlun yang telah jadi bahasa Melayu, makna dia adil. Tapi bila kita terjemah, kita tak terjemah adil, kita terjemah tebusan. Jadi apa kaitan tebusan dengan adil? Tebusan bebaskan, Ustaz. Yalah, kenapa diguna perkataan adil? Adil ni makna sama rata lah. Iaitu katalah abang ni bersalah, kesalahannya mesti dibayar dengan 10,000. Jadi harga 10,000 sama rata dengan kesalahannya. Maka sebab itu tebusan dipanggil adil. Boleh faham? Okey. Jadi kita bila di akhirat, sama ada kita boleh selamat kalau Allah jadi wali, tapi kalau permainkan agama tak ada wali. Yang kedua, kita boleh selamat dengan syafi', iaitu Nabi, contoh Nabi Muhammad boleh menjadi pemberi syafaat pada kita dengan izin Allah, pun tak ada. Yang ketiga, kita boleh selamat melalui satu lagi, tebusan. Maka Allah kata apa? Sekiranya dia menebus
segala tebusan ataupun setiap tebusan. Dosa ni amal baik yang dibuat tu tak? Maksudnya Mana ada amal baik? bukan yang dia nak Tak. post ni apa? Tak, Allah kata, sebab tu Allah kata wa'in, sekiranya dia ada. Tapi orang kafir ada tak benda-benda yang boleh dia guna untuk menebus? Tak ada. Sebab tu Allah kata sekiranya. Maka la yukhas, tidak diterima darinya. Sebagai contoh, cuba buka surah Ali Imran ayat 91. Surah Ali Imran ayat 91. Apa dia? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi walau iftada bih. Ulaika? Okey. Cuba terjemah. Inna allazina kafaru, mereka kafir. Wa matu, dan mereka mati wahum kufar, dalam keadaan kafir. Syarat dia satu kafir, yang kedua mati dalam kafir. Kalau kafir mati dalam Islam, cerita lain. Okey? Falan, maka tidak sekali-kali yuqbal, diterima, min ahadihim, daripada salah seorang mereka, mil'ul ard, mil'u penuh, al-ardi bumi, zahaban mas. Makna Allah nak beritahu kalau orang kafir ni mati dalam kafir dan dia ada mas seluas bumi. Kemudian dia guna mas seluas bumi untuk apa? Menembuskan dirinya daripada azab Allah. Allah terima ke tak? Lan. Kalau kita belajar bahasa Arab, lan apa makna? Tidak sama sekali. Walau iftada bih, walaupun dia guna semua sekali untuk menebusnya, Allah tak akan terima. Okey, Allah kata kalau ada. Tapi ada tak? Sebab itulah Allah bangkit daripada mahsyar besok dalam keadaan bogel. Kenapa? Apa hikmahnya? Allah nak beritahu kamu bukan setakat duit tak ada, bukan setakat wallet tak ada, poket nak letak wallet pun tak ada, baju pun tak ada, selipar pun tak ada. Nak tempur dengan apa? Kan? Sebab macam kat dunia ni boleh juga keluar daripada kesalahan bayar rasuah, tapi tak boleh. dia sebenar Allah nak beritahu tiga benda ni. Satu, wali. Yang kedua, syafi'. Yang ketiga, tebusan. Tiga-tiga ni Allah nak. Kenapa Allah sebut tiga ni? Penolong, pelindung, pemberi syafaat dan tebusan. Kenapa Allah sebut tiga? Sebab Allah nak bagi tahu kebiasaan kamu kalau kat dunia ada musibah je, kena tangkap, kena tahan ke, kamu akan dapat bebas dengan salah satu daripada tiga ni. Sama ada orang yang boleh melindungi kamu, ataupun tak ada orang yang boleh lindungi kamu, bapak ke apa, kamu pergi yang kedua. Apa dia? Cari orang yang ada kabel. Siapa yang ada kabel dengan menteri dalam negeri, jaga polis tu? Dia tak kenal, tapi pemberi syafaat kenal menteri, dia gunakan orang tu. Okey, kalau itu pun tak ada, cara ketiga apa dia? Untuk bebaskan diri daripada musibah di dunia, bayar tebusan. Ada cara keempat nak lepas diri daripada musibah kat dunia? Tak ada kan? Jadi Allah kata ketiga-tiga ni di akhirat tak ada. Jangan berangan-angan. Kenapa Allah cerita sekarang? Kenapa Allah cerita sekarang? Supaya kita bersedia. Jangan jadi orang kafir, jangan permainkan agama.
Kalau kamu permainkan agama sampai di akhirat, inilah nasibnya. Boleh. Ada satu hadis sahih. Ada kata kepada orang kafir, kalau kamu ada harta sebesar bumi, lebih kurang maksud ayat ni lah, kamu nak guna ke harta itu yang sebesar bumi untuk selamatkan diri kamu daripada azab neraka. Apa jawapan orang kafir ni? Agak-agak berapa nilai harta sebesar bumi? Berapa nilai dia? Ada pengalaman tak? Kalau harga 100 hektar tanah, berapa harganya? Tak tahu juga. Okey. Jadi bila ditanya pada orang kafir ni, kalau kamu ada harta seluas bumi, kamu nak guna tak untuk tebus diri kamu supaya bebas daripada neraka? Apa jawapan orang kafir? Ya, aku nak. Maka Allah kata apa? Kazabta, kamu dusta. Kamu pembohong. Sebab masa kat dunia, aku tak minta pun kamu cari harta sebesar bumi. Aku hanya minta kamu jangan mensyirikkan Allah. Mudah je, itu pun kamu tak buat. Sebab apa kamu tak buat? Sibuk kamu nak cari harta, walaupun tak dapat pun sebesar bumi. Sedangkan yang aku minta untuk selamat daripada azab, bukan perlukan harta juta-juta. Hanya perlu belajar agama, tauhidkan Allah. Selamatlah. Mudah tak? Tapi akhirnya kamu buat yang mudah ke yang sukar? Keluar pagi balik petang cari benda yang sukar. Allah suruh mentauhidkan dia aja. Boleh faham? Okey, kemudian Allah kata apa? Macam mana cara nak selamatkan diri kita ni daripada azab? Kita habiskan sikit. Ulaika, mereka itulah allazina, orang-orang yang ublisu. Apa makna ublisu? Ubsilu. Ini salah lah. Ini ublisu. Ubsilu, salah. Kan? Baca sekali lagi. Lam sini kan. Betul? Ubsilu. Itulah orang-orang yang mereka dibinasakan. Bima kasabu, disebabkan apa yang mereka kerjakan, iaitu dosa. Jadi mereka dibinasa oleh Allah, bukan Allah zalim pada mereka, tapi sebab kezaliman mereka. Kemudian apa balasannya? Lahum, bagi mereka, syarabun minuman, min hamimin, dari hamimin dalam masyarakat air yang kemuncak panas, bukan setakat menggelegak, betul-betul mendidih, yang tersangat panas. Kemudian wa azabun, dan azab yang alim, pedih. Apa punca? Bima yakfurun, disebabkan apa yang mereka ingkar ataupun kufur. Okey. Jadi Allah sebut dua bentuk azab dalam neraka, walaupun sebenarnya banyak. Yang pertama, minuman. Kenapa Allah sebut minuman, tak sebut makanan? Sebab bila orang dah dibakar panas, dia perlukan apa? Air ke makanan?
Pernah tak orang tengah terbakar kita bagi apple? Okey. Kemudian minuman pula Allah kata apa? Dari air panas yang dah lah duduk dalam api panas yang 69 kali ganda. Itu panas di mana? Di luar. Sekarang Allah nak beritahu ahli neraka bukan setakat panas di luar, tapi dalam pun panas juga. Caranya apa? Minum air panas yang mendidih, masuk ke dalam. Jadi dalam panas, luar pun panas. Kemudian Allah sebut dalam ayat lain, apa sifat air yang mendidih tu? Apa kesan dia bila minum? Siapa tahu? Pernah tak kita minum air yang mendidih? Tak pernah kan? Kalau kita terminum, melecur kat mana? Kat lidah kan? Itu baru kena sikit kan? Lepas melecur tu kita minum lagi tak? Habiskan segelas? Tak. Okey, Allah gambarkan air panas mendidih dalam neraka. Kesannya bila minum. Bukan bila minum, sebelum minum dah ada kesan. Apa kesannya? Allah sebut dalam Quran. Dan Allah sebut ni dalam surah yang kita selalu baca, khususnya pagi Jumaat. Baca apa surah pagi Jumaat? Kahfi. Ada perasaan tak? Allah beritahu kesan air panas mendidih dalam neraka. Sebelum minum dah ada kesan dah. Hari ni dah baca surah Kahfi? Dah. Tak perasan ayat tu? Mesti tertinggal ayat tu ni. Cuba buka ayat 29. Ayat tu panjang tapi nak ambil bahagian bawah tu. Wa in yastaghisu. Ada. Wa in yastaghisu. Wa in yastaghisu yughasu. Yughasu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh. Okey, cuba terjemah. Wa in, sekiranya, yastaghisu, istighasah, mereka minta pertolongan. Dan pertolongan yang paling diperlukan orang yang tengah panas, air lah. Bila mereka minta pertolongan, yughasu, diberi, bukan tak diberi ya. Jadi ahli neraka jangan risau, kalau minta air Allah bagi. Yughasu, tapi dibagi dengan apa? Bima'in, dengan air kal muhli. Apa makna kal muhli? Seperti tembaga yang tengah panas tu. Tembaga yang tengah panas, yang cair tu. Dan baru je nak minum, yashwi al-wujuh. Tengok Allah nak gambarkan. Air tadi kan, ini minuman ni. Tapi Allah nak beritahu kesan dia sebelum minum dah ada dah. Apa dah? Kenapa terbakar muka? Sebab dia nak minum, dia letak kat mana? Kat mulut. Bila letak kat mulut ni, sebelum masuk dah terbakar hangus muka. Ada dalam tafsir mengatakan kulit muka dia terbakar dan gugur daging-dagingnya. Siapa sanggup? Okey. Sekarang kesan bila masuk ke dalam pula. Pun Allah beritahu. Apa berlaku? Siapa tahu? Dalam surah apa? Buka surah Muhammad ayat 15. Ayat tu panjang, ambil bahagian bawah sekali. Wasuku, ada wasuku. Bawah sekali. Ayat 15 surah Muhammad. Wasuku ma'an hamiman waqatta'a am'ahum.
Kalau baca terjemah boleh faham? Boleh faham? Ada rasa gerun tak bila baca terjemahan? Ada. Subhanallah. Makna apa tu? Kadang-kadang ayat tak perlu kita tadabbur, simple je, kan? Takkan yang tu pun kena huraian yang panjang, kan? Cuba terjemah. Wasuku. Suku apa dia? Mereka diberi minum. Tengok bahasa Al-Quran, Allah kata mereka diberi minum. Allah tak kata mereka minum. Beza tak mereka minum dengan mereka diberi minum? Apa beza? Paksa. Ahli neraka nak tak kalau dia tahu minum tu menyebabkan muka terbakar dan isi perut terputus? Dia nak tak? Bila tak nak, dipaksa minum. Okey, dipaksa minum ma'an hamiman. Air sama ayat ni, min hamimin. Air panas yang sedang mendidih. Tadi masuk ke muka hangus. Bila masuk ke dalam, faqatta'a am'a'ahum. Apa makna qata'a? Terputus isi perut dia. Kita kalau nak isi perut terputus tu biasanya sebab apa? Apa puncanya? Tak ada pengalaman? Tapi asal pun mana ada putuskan? Putuskan? Tak ada. Kalau putus pun setelah operate doktor potong, kan? Baru putus. Jadi tak payah operate, tak payah pergi ke hospital. Hanya dengan minum air terputus isi perut. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana dia bisa isi perut terputus ni pakai pisau, kan? Pisau. Ini dengan air boleh terputus. Makna air tu sangat tajam. Okey, lepas muka hangus, kemudian isi perut terbakar, lepas tu dia minum lagi tak? Isi perut tu bersambung lagi semula. Balik asal, lepas tu minum lagi, putus, bersambung lagi. Sampai bila ni? Sampai bila-bila. Jadi kalau isi perut terputus dalam neraka, tak perlu report pada doktor untuk disambung balik. Okey. Ada tak azab yang lebih dahsyat daripada azab ni? Tak ada. Jadi manusia yang suka menyeksa manusia, kalau dia tahu azab Allah begitu hebat, dia tak akan berani mengazab orang. Mungkin timbul soalan, kenapa Allah bagi azab teruk sangat? Sikit-sikit sudahlah, kan? Kalau putus isi perut pun sekali putus cukup lah. Ini tak berkali-kali putus. Kalau 1000 kali dia minum, 1000 kali putus, 1000 kali bersambung, 1000 kali lagi putus. Kenapa azab ni begitu pedih? Itu sebagai tanda Allah tu apa dia? Tidak ada rahmat, ataupun tanda Allah tu sayang. Sayang macam mana tu? Azab begitu teruk. Rahmat Allah ialah Allah begitu awal-awal, detail. Supaya apa? Manusia jangan, aku dah beritahu ni, kalau minum hangus, kalau masuk ke dalam putus. Aku beritahu awal, tolonglah jangan kafir. Sayang tak Allah? Sayang Allah. Allah beritahu awal sebelum kita mati. Dan Allah beritahu apa dia? Detail. Tiba-tiba orang tu tahu dan dia kufur juga. Zalim tak Allah? Tak. Kamu dah tahu azab dia macam ni dan kamu masih buat, mana kamu setuju dengan azab tersebut. Allah tak zalim. Macam kita begitu merempitkan, kalau kamu merempit ambil dadah, hukumannya 10 tahun penjara. Dia dah tahu, tapi dia buat juga. Tiba-tiba dia masuk penjara. Kita perlu kesian ke? Perlu kata pada dia pada muka? Sebab itulah penting tak tadabbur Al-Quran. Berapa ramai yang buat dosa sebab tak takut pada azab. Kenapa tak takut? Sebab baca ayat ni pun tak rasa apa-apa. Kita selalu baca tak ni? Surah Muhammad ayat 15, surah Al-Kahfi ayat 29. Selalu baca, kan? Tapi ada masa sampai 29 ayat surah Kahfi tu, kita rasa gementar. Tak ada. Kenapa tak ada? Kenapa tak faham? Sebab target kita nak
nak habis. Kalau asyik dah tengok mana, bila nak habis ustaz? Kan? Itu salah tu. Macam semalam lah baca surah Yasin 3 kali, 3 round. Ada student PM saya terkejar-kejar nak habis sebelum Isya, 3 round. Jadi khusyuk tak? Kadang-kadang tajwid tak betul, makhraj tak betul sebab target 3 kali. Salah. Okey, dan azab yang pedih. Tengok Allah kata pertama air panas yang mendidih, yang kedua azab yang pedih. Apa beza dua ni? Allah nak bagi tahu azab dalam neraka ada 2 bentuk. Satu dalaman. Air panas ni yang kat dalam. Yang azab yang pedih kat luar. Mana kamu jangan mimpi ada orang setengah dia panas kat dalam tapi di luar ada aircon. Okey kan? Ada orang di luar panas tapi dalam dia minum air ais. Okey. Tapi di akhirat besok luar panas, dalam meletup. Berbalik tak kita buat dosa? Tak berbalik. Okey. Satu. Apa salah satu cara nak selamatkan kita daripada ni? Pastilah yang pertama ialah mentauhidkan Allah. Betul? Tauhidkan Allah, jangan syirik. Satu lagi yang kita boleh buat iaitu bersedekah. Cuba buka surah ni, surah Al-Baqarah ayat 245. Awal juzuk ketiga, 245 ke 254. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Dia juzuk yang ketiga, page pertama. Ayat yang kedua. Ada? Dua apa? 254. Okey. Saya tak tulis, kita sama-sama tadabbur. Jumpa. Muka surat apa? Muka surat 42. Ayat 254. Surah Al-Baqarah. Okey. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu. Infaklah. Mimma razaqnakum. Infaklah dari apa yang kami. Jadi Allah sebut rezeki yang kamu ada kami yang bagi. Kenapa Allah sebut kami yang bagi? Sebab punca manusia kedekut sebab dia rasa Allah kata itu kami bagi ya. Dan kami bagi, kami tak ada kepentingan untuk kamu guna, untuk kamu selamatkan diri kamu daripada azab Allah. Jangan kedekut. Okey, lepas tu infaklah apa yang kami bagi sebelum datang hari yang la bai'un. Apa makna la bai'un? Tak ada jual beli. Kenapa Allah sebut jual beli? Sebab kat dunia bila kita ada masalah, salah satu solusinya jual beli. Contohlah, kita nak pergi kerja tak ada kereta. Cara selesai masalah, beli kereta. Ada ketika kita tak ada duit, kita ada kereta. Caranya jual kereta. Betul? Jadi salah satu cara nak selamatkan diri kat dunia, jual beli. Maka Allah kata jual beli tak ada di akhirat. Yang kedua, wala khullatun kan? Apa makna khullatun? Cara kedua untuk kita selamatkan diri kita kat dunia iaitu melalui persahabatan. Sahabat yang baik dia akan bantu kita selesai masalah. Maka Allah kata cara kedua pun tidak ada di akhirat. Kawan baik macam mana pun di akhirat kadang-kadang jadi musuh kita. Contohlah saya berkawan dengan abang kan kat dunia. Bila dia buat salah saya tak tegur. Di akhirat besok saya dengan dia akan bermusuh. Dia akan salahkan saya akan salahkan dia. Okey, yang ketiga wala syafa'ah. Kalau kita tak ada duit untuk membeli barang, kita pergi yang kedua, cari kawan yang boleh bantu. Khullah. Kalau tak ada kawan, kita pergi step yang ketiga apa dah? Cari orang yang ada kabel, syafaat. Maka Allah kata ketiga-tiga cara ni tidak ada di akhirat. Makna apa tu? Bila kamu diazab,
jangan fikir, jangan berangan-angan untuk selamatkan diri kamu. Sebab 3 cara selamatkan diri dah tidak ada. Boleh? Ramai manusia tak fikirkan nasib mereka di akhirat, tapi setiap masa berfikir cara nak selamat diri kat dunia. Maka sebab tu manusia sanggup buat apa-apa, termasuklah permainkan agama Allah. Okey, cukup ah? Berapa ayat kita tadabbur hari ini? Mana ada satu? Banyak. Ha? Saya ingat rasa 10 ayat lebih. 9. Surah ni ayat 70. Yang kedua Al-Hijr ayat 3. Yang ketiga Ali Imran ayat 91. Yang keempat Al-Kahfi 29. Yang kelima Muhammad ayat 15. Yang keenam Al-Baqarah ayat 254. Yang ketujuh Al-An'am 32. Yang ke-8 Al-Munafiqun ayat 9. Yang ke-9 Qaf ayat 45. Yang ke-10 9. Alhamdulillah. Dalam masa sejam setengah kita faham 9 ayat. Tapi kalau baca semalam 3 kali Yasin, berapa ayat faham? Rugi ya? Ustaz, saya ada soalan. Apa tak waktu haram untuk berjual beli masa solat Jumaat? Itu tak ada. Tak, dia haram ni kepada orang yang wajib bersolat Jumaat sahaja. Ya. Perempuan tak wajib, kenapa haram? Jadi kalau kita boleh dah masa berniaga masa tu? Boleh, tapi kurang cerdik lah. Sebab berniaga waktu masuk solat kan? Kurang cerdik. Tapi tak haram lah. Tak haram, tak haram. Okay, Ustaz boleh share sikit rutin Ustaz? Satu hari, satu malam rutin. Maksud saya dari segi amalan ibadah apa semua yang mungkin boleh saya ikuti. Sekejap. Apa ni amalan harian saya? Ya, apa yang Nabi buat saya cuba nak ikutlah. Solat subuh. Tapi sekarang tak boleh berjemaah kan. Kalau ketika lepas PKP wajib solat subuh berjemaah bagi lelaki. Pastikan sebelum solat subuh bangun malam, solat tahajud, solat witir. Kemudian lepas solat subuh zikir pagi. Lepas zikir pagi baca Quran. Sama ada kita baca ataupun tadabbur ataupun kita hafal. Ada beberapa ayat setiap hari kita hafal dan kita merajaah hafazan kita. Lepas tu buatlah urusan dunia, nak cari rezeki ke apa ke. Macam saya, kerja saya tak ada. Saya tadabbur. Jadi saya banyak membaca. Saya baca sebelum mengajar ni berjam-jam setiap hari. Satu nikmat Allah bagi saya, kerja saya mengajar tadabbur. Jadi bila kerja saya mengajar tadabbur, banyak masa saya habis untuk Al-Quran. Lepas tu solat Zuhur. Lepas tu pastikan solat sunat qabliyah, jangan tinggal 12 rakaat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 selepas Maghrib dan 2 selepas Isya. Pastikan, wajibkan ke atas diri kita buat 12 rakaat ni, walaupun hukumnya sunat. Sebab balasannya apa? Sebuah istana di syurga. Kalau satu hari, kalau 10 hari kita buat 12 rakaat setiap hari, 12 istana. Ustaz, banyak sangat, saya nak satu. Tak dapat tangga lah, tangga ke pintu. Yang zikir pagi tu selepas solat subuh tu, kita boleh gabungkan sekali zikir solat dengan zikir pagi. Ya, lepas zikir selepas solat fardu subuh, sambung terus zikir pagi. Dia dua benda yang berbeza tu. Dua benda yang berbeza? Ya. Maksudnya kalau kata saya dah baca kursi, bila saya nak zikir pagi, saya kena baca lagi sekali ayat kursi tu kan? Ya. Oh, maknanya bukan boleh digabungkan, tak boleh? Tak, dia macam ni. Kalau kita tak cukup masa, cukup kita baca ayat kursi sekali, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali.
Makna yang tu juga yang zikir lepas solat subuh, yang tu juga zikir pagi. Kalau tak cukup masa. Kalau cukup masa, kita buat 2 kali lah. Lagi banyak, lagi dapat pahala. Lagi pula kita dah pencing kan. Okey. Lepas tu pastikan solat duha. Solat duha jangan tinggal. Tama-tama kalau tak sempat bangun malam, maka solat duha mengganti solat malam. Nabi pernah, bila satu malam Nabi tak terbangun tahajud, Nabi ganti dengan solat duha. Ustaz, waktu duha tu dia sampai kurang kan lepas tu kita tak boleh dah. Tak, dia lebih kurang 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Habislah waktu duha. Jadi sebenarnya kita tak ada alasan untuk tidak solat duha. Kenapa? Waktu dia panjang sangat. Macam-macam kita boleh buat, hanya solat duha tak boleh buat. Pelik tak? Lepas tu lepas Isya solat witir. Paling-paling kurang 1:03 lah. Umur berapa dah sekarang? Tak paling kurang Ustaz. Tak lah, paling kurang untuk orang baru lah. Kita dah lama ni 3 lah, paling-paling kurang. Buat 3 rekat 1 salam pun boleh. Yang afdal 3 rekat 2 salam. Kalau zikir petang tu, maknanya bila masuk waktu asar, lepas solat asar, kita boleh baca zikir petang lah Ustaz kan? Ya. Waktu akhir dia bila Ustaz? Dia ada ulama kata zikir petang bermula selepas asar dan berakhir bila masuk waktu maghrib. Tapi ada juga pendapat mengatakan kalau kita tak sempat sebelum maghrib, boleh mula selepas maghrib sampai waktu Isya. Sampai waktu Isyak. Ya. Maknanya dah masuk je waktu Isyak dah habis dah zikir petang. Ya. Pendek kan? Ha? Pendek lah sikit. Zikir petang pendek je. 15 minit habis kan? 15 minit je, bukan sejam. Kalau zikir yang tak terikat dengan waktu tu, jadi maknanya saya boleh baca Bila-bila masa. Dalam solat tak ada masalah selagi mana tak Tak, dalam solat ada zikir-zikir khas yang kita boleh baca apa yang Nabi baca sahaja. Contoh zikir yang tak terikat dengan waktu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini boleh baca bila-bila masa. Masa memandu, masa tunggu kawan, bila-bila masa. Sebanyak yang mungkin. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Dapat 1 pokok di syurga. Ini tak terikat dengan waktu, bila-bila masa. Yang Nabi baca istighfar tu yang mana satu Ustaz? Yang kata minimum Nabi baca 100 tadi. Nabi baca astagfirullah ke astagfirullahalazim ke astagfirullah wa atubu ilaih? Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang ada dalam zikir pagi petang. Yang ringkas ni astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas solat fardu, lepas salam sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang zikir pagi tu astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau yang tu kita buat astagfirullah, maknanya tak mendapati lah. Okey lah, tapi kuranglah sikit pahala. Dia lagi tepat dengan yang Nabi baca, lagi pahalanya sempurna. Okey, cukup. Ada soalan lain? Dia kata nak tanya soalan fiqh tadi? Ha? Oh, okey. Amalan tak diterima Allah. Kemudian Kalau tidak solat asar, amalan kita pada hari itu tidak diterima. ya, betul. Hadis sahih. So saya cakap dengan anak saya, lepas tu dia macam tak percaya. Saya dah bagi hadis tu. Okey. Macam mana ni? Kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Takkan dia tak nak terima amalan kita sebab, tapi saya cakap lah sebab kan solat adalah benda sama yang bukan sakit. Tapi apa yang boleh saya cakap dengan dia untuk bagi dia. Okey, nanti saya akan PM hadis tu. Dia kalau budak tanya, kenapa Allah macam ni kan? Kan Allah penyayang. Kita jawab balik. Sebab Allah yang sangat penyayang lah, kamu jangan tinggal solat asar. Apa patut kita buat kepada orang yang sangat baik pada kita? Kita dengar cakap ke bantah? Ha? Dengarlah, sebab dia sangat baik pada kita. Bila kita tinggal solat, kita tak menghargai kasih sayang Allah. Kan? Tak bacakan hadis tu, saya tak pernah dengar hadis yang pasal berkaitan dengan solat asar tadi. Hadis dia lebih kurang, man taraka salatal asri faqad watira ahluhu. Siapa yang meninggalkan solat asar,
maka telah hilanglah keluarganya. Makna Nabi nak gambarkan balasan orang yang sengaja tinggal solat asar terlalu besar, seolah dia hilang keluarga dia. Kita kalau orang tu aksiden kan, semua mati, tinggal dia seorang je, kita rasa sedih tak? Kesian. Tapi berapa ramai yang tinggal solat asar yang Nabi kata seolah hilang satu keluarga. Okey. Dan yang Kak tanya ni pasal amalan tak diterima. Nanti saya bagi hadis tu. Itu ada juga. Hadis. Dua-dua sahih. Maknanya tinggal solat asar tu amalan tak diterima. Hari tu. For that day lah. Ya. Maksudnya kalau kita buat maghrib pun tak diterima. Kalau bertobat, dia kalau dah dia solat maghrib semula tu, maksudnya dia bertobat lah tu. Kan? Dia bertobat lah tu. Saya nak fahamkan dia punya timeline tu. Kalau kita tinggal asar, maknanya the whole day amalan kita tak diterima. Maknanya subuh ke, zuhur ke, apa yang kita sedekah ke, dan sebelum asar tadi tak diterima. Lepas tu kita solat maghrib. Maghrib, isyak. Kalau kita bertobat, diterima kembali. Jadi bila kita solat tu adalah salah satu kata manifestasi kita bertaubat ke Ustaz? Ya. Dia sebenarnya kalau orang beriman, dia tak akan tinggal solat. Bila dia solat, lepas tu ada seketika dia tinggal, menunjukkan apa? Sebenarnya dia tak ikhlas. Orang kalau betul-betul beribadat kepada Allah dengan ikhlas, dia tak akan tinggal. Bila sekejap buat, sekejap tak buat, itu sebenarnya dia tak ikhlas. Bila tak ikhlas, mungkin amalan yang lain pun Allah tak akan terima lah, sebab dilakukan dengan tidak ikhlas. Okey. Satu dia Ustaz, kadang-kadang bila kita solat malam, penat kan solat tu tak ada bermain-main kan Ustaz. Tapi kadang-kadang bila bangun malam tu memang kalau Ustaz mengantuk. Macam mana Ustaz? Bangun ke tak? Bangun Betul? solat. Betul? Tapi tak boleh kan, Ustaz kata bila semayang kena khusyuk, kena serius kan, tak boleh sambil lewa. Tapi memang mengantuk. Macam nak buat? Dia akan mengantuk, tidur je lah. Tak, ada hadis. Ada hadis. Nabi kata bila kamu bangun malam dan mengantuk, tidur. Jangan solat dalam keadaan mengantuk. Sebab tak fokus, ha? Dia bila tiap malam mengantuk, kita memang ada masalah, pergi cek doktor lah, ha? Dan saya nak sebut satu kisah. Ada seorang salafus salih, dia tak boleh tidur malam. Sebab apa? Sebab bila nak tidur je, dia teringat pada neraka. Panas sangat api ni, maka menyebabkan dia tak boleh tidur. Dan bila tak boleh tidur, menyebabkan dia solat tahajud. Makna apa? Antara pendorong untuk kita solat malam dan tidak mengantuk ialah keyakinan kita pada balasan Allah. Oh, jadi bukan syarat lah untuk tidur seketika. Ha? Jadi bukan syarat lah untuk Tak, abang nak solat apa ni? tahajud. Kalau tahajud, kalau nama dia tahajud, kena tidur dulu. Kalau kita tak tidur, nama dia solat malam, solatul lail, qiyamul lail. Tapi kalau tidur dulu baru bangun solat, nama dia solat malam juga, tapi juga boleh dikatakan tahajud. Sebab tahajud makna dia solat yang dilakukan setelah tidur malam. Okey. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه